Assalamualaikum guys, welcome back. Benda ni kita dah sembang banyak kali dah, tapi aku tak sangka yang even level menteri pun ada sejenis macam mak bapak dekat dalam grup WhatsApp sekolah-sekolah. Bila cikgu tulis dekat dalam grup tu, esok akan ada pendidikan seni dan murid-murid kena bawa kertas lukisan dan juga pensel warna. Ada juga sejenis mak bapak yang tak faham bahasa. Cikgu kena bawa kertas lukisan ke? Cikgu, kertas lukisan tu nak kena bawa sekali dengan pensel warna ke? Cikgu, pensel warna anak saya tak ada. Boleh tak pinjam pensel warna cikgu? Cikgu, esok nak kena bawa apa untuk pendidikan seni? Korang dengar, korang sendiri pun sakit hati, betul tak? Macam tu jugalah bila kata ada seorang individu ni dipercayai menteri dekat negara Pasir Dua Butir dok ulas pasal penggunaan perkataan kafir. Tak berkat mami sebab dia kerja dengan orang kafir. So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up perkataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu konotasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Sedangkan kita ni dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi, kewarganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi dan undi itu datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu, sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang DM aku dan minta aku untuk ulas pasal isu ni. Walaupun isu ni dah hampir sebulan, kalau ikutkan tarikh yang aku tengok dekat dalam video tu lah. Tapi macam mana pun, isu ni tetap satu isu yang menarik juga untuk kita sembang. Dan kalau kata korang nak ulasan yang ekstra, korang boleh juga tengok dekat channel Rais Hamid. Dia pun ada sembang pasal isu yang sama. Okey, kenapa aku kaitkan Menteri Pasir Dua Butir ni dengan mak bapak dekat dalam grup WhatsApp sekolah? Sebab sebelum ni pun memang pernah viral isu yang sama dan benda ni pun dah diperbincangkan dekat parlimen. Dekat channel ni sendiri pun kita pernah bincang, kita pernah sembang pasal benda yang sama dan aku rasa memang agak kecewa dengan menteri ni sebab dia berkongsi info yang kurang tepat. Kenapa dia cakap macam tu aku tak tahulah, sebab setahu aku dia ni seorang Muslim dan negara yang dia duduk, negara yang dia takbir pun merupakan negara Islam. Ada ramai alim ulama yang ulas pasal isu ni dan ulama sepakat mengatakan yang tak ada salahnya bila kata kita guna perkataan kafir. Jadinya statement dari menteri ni sebenarnya ada betul ada salah. Dia bergantung kepada perspektif apa yang kita cuba untuk sampaikan. Kenapa kita kata salah? Dia sebab perkataan kafir dalam istilah bahasa Melayu ni dia ada bawa makna yang mana makna dia Dr. Mazhar tolong cakap sekejap. Istilah kafir itu hendaklah dirujuk kepada konteks apa digunakan. Di dalam konteks klasifikasi akidah, memang kafir dan mukmin lah. Mereka yang kafir bermaksud mereka yang menutup diri mereka ataupun mereka enggan, disbeliever. Mereka yang tidak mempercayai tentang ajaran tertentu. Dalam konteks Islam, mereka ialah orang yang tak percaya ataupun engkar ataupun menolak ajaran Islam. Mereka kafir. Orang lain kafir kepada ajaran Islam. Apabila mereka menolak akidah Islam dalam konteks akidah, mereka kafir. Dan orang yang menyatakan tak boleh menggunakan perkataan kafir dalam konteks akidah, silap. Jadinya, tolong bagi pencerahan dekat kita semua, adakah kita boleh menggunakan perkataan kafir? Tolong jawab Ustaz Zaidus. Qulil haqqa walau kana murra. Kata yang betul walaupun pahit. Mu kata benda kau orang kafir. Kita kata kafir, betul, boleh kata. Jangan kata tak boleh. Orang kafir mu kata beriman. Tak boleh. Kalau ni kita nak kata benda, kita kena ra'i ke orang kafir. Salah. Kita kena ra'i Allah Taala. Apa suruh Allah, kita buat. Walaupun orang kafir tak suka. Walaupun kerajaan ke pemerintah raja tak suka, kata yang benar. Ramai orang diam. Sayang ke jawatan, sayang ke allowance dia, sayang ke pendapatan dia. Kalau aku katakan, dia tarik balik tahu dia. Kalau aku katakan, raja marah aku, dah boleh jadi datuk lah aku bila-bila. Cumanya dekat dalam video aku sebelum ni, aku dah inform yang aku lebih prefer untuk menggunakan perkataan non-Muslim dalam kebanyakan masa. Disebabkan apa? Sini korang kena dengar. Tetapi dalam konteks berurusan sebagai rakyat, kita taklah panggil ni rakyat ni kafir. Taklah semesti begitu. Kerana Nabi dalam hadis, Nabi menyebut, hadis riwayat Abu Daud, Nabi menyebut bahawasanya man adza dhimmiyan, atau dalam riwayat man adza man zalama muahidan atau kallafahu fawqa taqatihi atau akhadha minhu min ghairi syai'an min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menzalimi muahidan, muahid ini
warga negara bukan Muslim yang membuat perjanjian, itu warga negara lah yang bukan Muslim, atau membebankannya dengan satu bebanan atau mengambil sesuatu yang dia tak setuju, harta dia, aku pembelanya pada hari kiamat, kata Nabi. Maksud dalam konteks ini Nabi kata muahid, jadi dia adalah orang yang membuat perjanjian dalam konteks ini. So di dalam perjanjian Dustur Madinah itu Nabi SAW kata wali Yahudi Bani Auf kada wa kada, bagi Yahudi Bani Auf wali Yahudu dinuhum walil muslimi dinuhum, bagi orang Yahudi itu agama mereka, bagi orang Islam agama. Bagi Nabi guna Yahudi, tak gunakan orang kafir dalam konteks itu. Maka gunakan kafir di dalam konteks akidah betul, tapi dalam konteks pengurusan kenegaraan kita boleh guna non-Muslim ataupun bukan warga yang bukan Muslim, itu dalam konteks pengurusan. Tapi nak menafikan perkataan kafir tak boleh, kerana perkataan itu ialah perkataan yang ada di dalam Al-Quran dan diguna pakai oleh Quran di dalam konteks akidah. So orang yang menolak istilah itu saya total salah, dan menyuruh istilah itu digunakan secara total pada semua konteks juga salah. Dan aku tidak menidakkan perkataan kafir tu, dan aku sendiri pun alhamdulillah dah faham makna tu, dan aku rasa tak ada salahnya kalau kata kita menggunakan perkataan kafir, sebab apa yang kita nak sampaikan bukanlah kita nak menghina ataupun kita nak memprovok orang yang bukan Islam, tapi itulah terms dia. Dia ada dua, sama ada engkau kafir ataupun kau mukmin. Ya. Dia sebenarnya perkataan kafir tu dia bukanlah selevel ataupun sesensitif ayat ataupun huruf N bagi bangsa kulit hitam, ataupun perkataan K untuk mereka yang berbangsa India, ataupun penambahan huruf N untuk warga negara Indo. Jadinya apa yang aku cuba nak argue dekat sini, engkau sebagai seorang menteri, engkau sebagai seorang Muslim, kita patut bagi penerangan dan juga pencerahan apa makna sebenar kafir itu, dan kita kena letak mindset yang perkataan kafir ni bukanlah satu perkataan yang keras dan sama level dengan bahasa-bahasa mencarut. Pada aku, perkataan ni dia bukan label. Kita bukan melabel, tapi sebenarnya itu cumalah terma. Engkau tak percaya dengan kewujudan Allah. Engkau tak percaya yang Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah dan Al-Quran ialah panduan kita, makanya engkau tergolong dekat dalam golongan kafir. Tapi masalahnya sekarang ni, engkau pula sebagai menteri, engkau pula doktrin rakyat untuk rasa yang kafir tu sebenarnya membawa impression yang buruk ataupun negative impression. Memang betul, engkau sebagai seorang menteri yang mentadbir dekat sebuah negara yang berbilang bangsa. Tapi engkau kena ingat yang kau merupakan seorang Muslim. Kau kena ingat juga yang agama nombor satu. Yang kedua, barulah turunnya bangsa. Ramai manusia dekat luar sana tu yang salah faham pasal Islam. Yang kau sendiri pun salah faham dah kenapa? Pakai tudung untuk tutup aurat, bukannya untuk tutup isi dekat dalam kepala. Pakai tudung bukan hanya untuk menjaga maruah, tapi untuk menjaga kesucian agama juga. Yang duk cakap macam seolah-olah perkataan kafir tu merupakan satu perkataan yang berat, satu perkataan yang buruk, satu perkataan yang hina. Cumanya bila seorang menteri Muslim, seorang menteri yang beragama Islam, duk cakap seolah-olah perkataan kafir tu merupakan satu perkataan yang menghina, of course benda tu akan timbulkan lagi banyak sentimen masyarakat berkenaan dengan perkara ni. Cuma itulah, nasib baik menteri ni bukan menteri dekat negara aku. Kalau kata menteri tu menteri dekat negara aku memang takkan mengaku. Dan akhir kata pepantun, bulan puasa bermacam juadah, makan sampai buncit perut. Islam memang agama indah, yang buruk segelintir penganut. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Barang yang mahal, sini, Wan,